Dengan suara daripada kubur. Diterang. Ya, apabila diterjemahkan artikel tadi secara bebas, penemuan terakhir ini adalah penemuan yang sangat mengejutkan pendengaran kami. Dengan penemuan ini, banyak dari para peneliti kami yang berhenti dari pekerjaan ini karena ketakutan. Pada awalnya, kami hanya hendak mendengarkan pergerakan bumi dengan interval tertentu dan menggunakan super sensitive microphone yang dapat masuk ke dalam bilik atau lubang-lubang bumi dan relung kemudian. Pada awalnya kami menyangka apa yang kami dapat itu adalah gesekan dari alat-alat kami pada dinding-dinding perut bumi, tetapi suara ini menghancurkan seluruh logika kami. Setelah beberapa penyesuaian, kami berkesimpulan bahwa suara ini berasal dari interior bumi. Jadi seakan-akan di dalam bumi lain yang berbeda dari tempat yang kami gali. Dan dari ruangan tersebutlah kami sangat tidak mempercayai apa yang kami dengar. Kami mendengar dari ruang bumi yang lain itu ada suara manusia berteriak keras dalam kesakitan. Walaupun satu suara didengar, kami dapat mendengar ribuan, bahkan jutaan latar belakang suara manusia yang sedang dalam kesakitan akibat penyiksaan. Setelah penemuan yang mencengangkan ini, setengah dari peneliti kami berhenti karena takut. Yang sangat mengejutkan lagi bagi orang Soviet itu adalah setelah suara tersebut direkam pada malam yang sama, keluarlah semacam gas atau kabut yang terang dari lokasi penggalian gas. Gas atau kabut tersebut keluar dengan membentuk pilar-pilar dan tulisan yang membentuk seperti sayap kelelawar. Ini kalau sayap kelelawar mungkin seperti lafaz Allah, Allah Alam. Lalu menampakkan dengan sendirinya dengan bahasa Rusia yang artinya aku telah menaklukkan atau aku telah menundukkan. Tulisan itu terlihat di awan di Siberia yang gelap. Kejadian itu sangat tidak dapat masuk akal. Orang-orang Soviet seakan-akan sedang diteror. Beberapa saat setelah itu datanglah ambulans ke kumpulan orang-orang tersebut dan memberikan obat yang dapat menghilangkan memori dengan singkat sebagai perawatan terhadap korban yang melihat keajaiban itu. Ini mungkin agar kejadian ini tetap dirahasiakan. Kita cepatkan. Sebagai komunis, saya tidak percaya adanya surga dan Injil. Tetapi sebagai ilmuwan, sekarang saya percaya adanya neraka. Sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang kami temukan, apa yang kami lihat, dan apa yang kami dengar. Dia tidak percaya adanya neraka, adanya surga. Tetapi bila dia dengar suara ni, baru dia tahu bahawa dalam tanah ni ada manusia yang sedang disiksa. Sangat cepat ketika kami mencapai di dalam perut bumi. Wallahu a'lam. Kita dengar. Ya, marilah sekarang kita mendengarkan suara yang ditemukan oleh Dr. Azakov itu. Suara ini tidak lama, hanya 38 saat saja. Tapi mari kita perhatikan baik-baik. Suara tadi, kalau kita perhatikan di tengah-tengah tadi ada suara yang menyerukan Allahu Akbar. Perhatikan pada bagian ini. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Dan juga dari akhir bagian ini terdengar suara Allahu Akbar. Sekali lagi kita dengarkan. Sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Dan mari kita ulangi mendengarkan rekaman ini dari awal.
BBC Radio di London. Rakaman ini disiarkan oleh BBC dan juga Al Jazeera Al Arabia. Dia ambil rakaman yang sama disiarkan. Jadi kalau kita kata benda itu tak sahih, kenapa BBC siar? Jadi rekaman itu dikatakan sahih daripada bumi, bukan seorang manusia, jutaan manusia yang sedang diseksa. Masya-Allah. Kita sebagai orang Islam kita boleh ambil akibat. Sebab Tuhan dah sebut dah, bila roh manusia ni dikeluarkan daripada ubun-ubun, kemudian roh orang beriman ini akan duduk di Illiyin, iaitu tempat yang paling tinggi di atas arsy Allah. Tetapi orang yang derhaka kepada Allah duduk di Sijin, di mana? Di bawah bumi yang ketujuh. Mungkin itu di antara orang yang diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ingat. Takut juga mereka. Dan nak tunjuk tuan-tuan, baru ni seorang budak yang derhaka dekat mak dia. Mak dia sumpah dia jadi seekor ikan pari. Tuan-tuan tengok gambar. Derhaka dengan mak. Apa ingat? Aku sumpah ikan pari. Apa dah besar? Ingat. Tengok ni. Bagaimana seekor ikan pari. Sebab dia ekor ya. Ini tangan ya. Tangan. Ini muka ya. Dikatakan derhaka dengan mak dia, lalu disumpah menjadi seekor ikan pari. Bukan gambar yang keras, gambar yang bergerak. Dan baru ni tuan-tuan, kita dikejutkan dengan satu gambar yang diambil di Arab Saudi, iaitu satu makhluk yang dijumpai kepala dia. Kepala dia tu sebesar kemah ni. Tuan-tuan tengok gambar. Bukan saya nak cakap bohong, saya tengok gambar. Kepala dia sebesar kemah. Lari lewat. Kepala dia sebesar kemah. Dalam kepala tu boleh masuk 6-7 orang. Tengok gambar. Nampak? Tu kepala dia, ni orang yang gali tu. Nampak tak? Cukup besar. Dikatakan ini orang daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Sekarang perjumpaan yang cukup pelik. Dan baru ni, bagaimana seorang perempuan yang dimasuki oleh syaitan, jin, kemudian didakwah oleh seorang ustaz, menyebabkan dia masuk Islam. Kita tengok. Lah ni pelik-pelik semua jumpa. Tunjuk tuan-tuan. Apa dia senyap apa? Tembak. Tapi nak tunjuk ni. Kita tengok. Kamu tengok. Yang ni. Seorang perempuan yang dirasuk, kemudian tengok jin pun terima Islam. Punya hebatnya jin.
jin masuk Islam. Kalau pelik-pelik pernah berlaku. Dan baru ni, mereka ramalkan 2019 akan berlakunya kiamat. 2019. Bagi saya, seorang ahli sains, kita berpandu kepada fakta. Kalau fakta itu betul, memang asteroid, dia duduk dikelilingi oleh, di tempat Zuhal, Zurah tu, berjuta-juta ni asteroid ni. Kalau satu saja asteroid keluar, hancur kita. Memang kalau keluar, memang hancur dunia ni. Dia hentaman dia cukup kuat. Kalau mereka ramal 2019 dengan fakta, mungkin berlaku. Kalau tuan-tuan tengok tanda-tanda kecil, semua tanda dah tak ada lah. Kalau tanda besar, contohnya, saya tunjuk tuan-tuan ni. Saya bawa CD Ambang Kiamat. Nak tunjuk sini mengambil masa 45 minit. Saya bawa LCD semua nak pasang tuan-tuan. Tapi hujan ni susah siap. Saya bawa CD Ambang Kiamat. Dia cerita hadis Nabi. Kemudian dia tunjuk bila telah berlaku. Contohnya macam ni, dia punya ni. Review dia, saya tunjuk kepada tuan-tuan. Ambang Kiamat. Ini preview. Ambang Kiamat. Dalam bentuk gambar dan hadis Nabi. Ambang Kiamat dan kedatangan Imam Mahdi. Dia baca hadis Nabi, dia tunjuk gambar. Contohnya hadis yang pertama. Sungai Furat menjadi kering kontang. Tentang kedatangan hari kiamat seperti yang telah disebutkan di dalam hadis adalah peristiwa peningkatan aliran sungai Euphrates. Dia tunjuk bila telah berlaku dan bila tarikh-tarikhnya. Atau sungai Euphrates merupakan sungai paling utama yang terkemuka di Turki. Sungai ini menjadi saksi kepada satu peristiwa. Kalau tunjuk tuan-tuan, lemah saya baca. Tapi tuan saya, kalau boleh tuan-tuan belilah CD tu, bukan untuk saya. Sebab kita ada peruntukan untuk surau di kuartus guru. Kita buat tu, kita masukkan tabung sebagai derma. Agar RM5 boleh dapat ke adik saya. Nanti ada. Ambang Kiamat dan kelahiran Imam Mahdi. Kalau siapa tak ada duit, dapat hutang nanti bayar kat Cikgu Syahrul. Cikgu Syahrul tu, apa nama, satu sekolah saya. Bamik bayar dah. Dengan tak bayar, balik dengan ni. Sebab tu surau aja boleh dapat ke adik saya. Tuan-tuan tengok, tanda-tanda kiamat juga hampir dah. Tapi tengok orang tak ada ilmu. Orang buat tak tahu aja. Maksiat berlaku. Ni malam ni, cuba apa naik motor pergi jalan tu. Dekat apa nama jambat yang tak buka lagi tu. Penuh. Baru ni keluar dalam mastika apa dia kata. Saya tak ada nak beli mastika tu. Dikatakan sampai melakukan maksiat. Di atas jambatan tu baru nak buka tu. Penuh. Tak percaya, cuba tuan-tuan naik motor malam ni. Ni hujan-hujan ni pun penuh. Orang anggap biasa. Sebab apa? Mereka anggap perkara ini yang kiamat ni tak akan berlakunya. Anggap mereka umur panjang. Sebab tu kita orang yang beriman. Allah bagi ilmu kat kita. Bila ada ilmu, maka ada iman. Bila ada iman, iman tu apa? Yazidu wa yanqusu. Iman tu dia bertambah dan berkurang. Ketika mana bertambah? Ketika bila tuan-tuan semayang sedap aja. Dengar ceramah seronok aja. Pergi apa nama surau seronok, itu iman bertambah. Ketika mana kurang? Orang ceramah depa boleh duduk sembang. Tapi alhamdulillah lari lima dah. Alhamdulillah ni dekat-dekat ada iman tu. Ada bila dengar ceramah, berasa Allah apa ni ceramah tu? Menyala apa? Tuan-tuan, kemarin dulu saya jumpa seorang penggali kubur. Gali kubur nak tanam satu darjah jenazah. Dia jumpa satu kanda terpusing arah dia. Kemudian jumpa mayat dalam tu, kain kafan masih ada. Dan mayat itu terpusing daripada arah kiblat. Saya nak tanya, nak korek siapa dia sebenarnya. Dia tak mahu abang. Dia kata, ini rahsia penggali kubur. Dia amanah, dia tak mau cerita. Saya kata, tanyalah, pakcik, berapa lama ni? Orang ni mati, lelaki perempuan. Dia abang lah, perempuan. Berapa lama mati? 6 tahun dah. Kanda boleh terpusing. Boleh terpusing tuan-tuan. Dan mayat dia lawan kiblat. Saya tahu boleh cerita sikit apa. Dia kata perempuan ni masa saya hidup saya tahu dia. Tapi dia tak beritahu nama. Kita boleh cerita sebagai ambil teladan. Dia kata perempuan ni dia pergi dengar mengaji juga. Kalau ustaz mai dia dengar. Tapi balik dia
Dia peleceh. Ustaz ni sembang bohong lah. Semua ni bohong semua ni. Dia balik situ. Akhirnya dia tolak ustaz yang menyampaikan kebenaran. Tuhan palingkan dia dalam kubur. 6 tahun dah dia ditanam. Kemudian bila buka, kanda dia terpusing. Dan mayat dia terpusing daripada arah kiblat. Tuan-tuan, ni baru ni. Di Masjid Bangui. Satu mayat nak dikuburkan. Korek-korek kubur. Jumpa dalam dia Haji Muhsin. Dia sebut nama Haji Muhsin. Korek-korek kubur. Kubur tu bila korek, jumpa mayat dengan kain kapan dia, dengan bantai yang letak tu tak belai. Termasuk dengan kain kapan dia. Tuan-tuan tahu berapa lama Haji Muhsin ni mati? 17 tahun. Tuan-tuan buka dalam internet. Iaitu bapa saudara kepada Ustaz Nasri. Sekarang dia kerja BPD. Ustaz Nasri pak saudara dia. Haji Muhsin. Bila selidik balik, rupanya Haji Muhsin ini seorang yang hafal Quran. Tak belai mayat dia, tuan-tuan. Pergi sembang. Pergilah sembang. Tak relai mayat dia. Sebab apa? Sebab hafal Quran. Adik saya cerita balik kepada Mesir. Dia kata ada seorang perempuan di Mesir tu, bila kedutaan Malaysia sewa bangunan. Di bawah tu ada pelajar Malaysia mati. Masa tu adik saya cerita ada anak Harusani meninggal dunia. Nak masuk, jumpa mayat seorang perempuan masih lagi berdarah, aksiden. Dibagi tahu di antara yang hafal Quran. Tak relai. Ni di Ampangan Beris. Ampangan Beris kan Beris? Korek kubur abang saya. Yang korek kubur tu ialah member dia. Dia kata korek kubur tu jumpa ada satu mayat perempuan. Tak relai. Rupanya sidik-sidik perempuan ini ialah Tok Bidan hak sambut budak. Tok Bidan mungkin dia ikhlas, dia sambut kerana Allah. Dia sambut. Tak relai, dia suka tolong orang. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab tu kita ingat, dunia ni kita buat maksiat. Dunia ni kita buat apa yang bertentangan dengan Allah. Allah baliklah. Nampak jaga. Banyak di kalangan manusia yang melakukan durhaka kepada Allah. Allah balik. Contoh baru ni, saya jumpa seorang, nama dia Muhammad Nur. Dia ajak ustaz, jom pergi ceramah dekat Penang. Dia kata, buat apa? Jomlah ustaz. Mula saya tak kenal, dia telefon ya. Saya pun kata nak tunggu tak mana? Tunggu dekat surau Bertam. Saya pergi tunggu. Mana Mak Nur ni? Habis sembahyang asar dia berjumpa saya. Pakai baju biasa. Saya Mak Nur panggil ustaz ni. Nak pergi ceramah dekat Penang. Ustaz main apa? Saya nak kereta kancil lah. Apa ustaz tunggu dekat depan. Saya pun duduk tunggulah kereta dia. Saya ingat kereta dia pun kuat-kuat pun. Kan? Honda Accord ke Citra ke apa kan. Tak tahu main-main Mercedes mata belalang. Hat 300,000. Main-main Botis. Pakai baju RM10 dah. Kain pun gajah duduk lah. Kita gajah diri kan. Dia gajah duduk lah. Saya kata, loh, pakai kasut pun RM10. Pakai Mercedes mata belalang. Lepas tu dia kata, ustaz ikut saya. Bayanglah kancil dengan Mercedes ikut. Sama taraf kan. Mata belalang kau pun. Baru pergi sampai dekat Betang ni golf resort. Dia kata, ustaz, dia pun tekan pintu. Pak, dia buka. Dia kata, ustaz, wang masuk dalam garaj. Dia pun tekan. Pak, garaj itu buka. Dalam tu ada satu lagi Mercedes. Saya pun masuklah Mercedes saya mata belalang kan. Masuk satu ni. Allah, saya kata ya Allah, kancil dengan Mercedes tak sama taraf. Kemudian dia kata, ustaz simpan, kita naik Mercedes saya. Dia kata, ustaz masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, pijak ni ada sensor. Pijak aircon, pum. Rumah apa pun pijak aircon dah kan. Pum, kipas bunyi dan buruk lah. Ni pijak, pum, aircon. Saya duduk, televisyen tak ada. Saya kata, abang, televisyen tak ada. Dia kata, ustaz, hidup saya dengan Quran. Hidup dia dengan Quran, orang yang kaya. Tuan-tuan kaya kan? Apa yang tuan-tuan ada? Apa yang saya ada? Tak ada apa. Dia seorang kaya, hidup dia dengan Quran. Dia kata, ustaz, tadi saya baca Quran daripada Zuhur sampai Asar. Dalam akaun saya masuk 2 juta. 2 juta baca daripada Zuhur sampai Asar. Dalam hati saya, bagi aku sejuta, alhamdulillah. Aku jadi syaitan ni, syaitan. 2 juta. Saya kata, abang kerja apa ni? Dia tak mahu abang. Saya nak tanyalah abang lah. Semua estate abang yang Mercedes semua ni, dengan rumah ni, berapa? Dia kata, 6.2 million. 6.2 juta. Tuan-tuan ada 6.2 juta kan? Dia ada 6.2 juta. Rumah dia yang kedua ialah Surau Bertam. Kita ada 30,000 ya pun. Surau pun tak main. Mercedes mata belalang 2 gigi. Rumah yang kedua
surau bertang. Kita kacaya. Surau tak main. Orang belagak tengah mana? Tengok diri kita ni yang hebat tengah ni. Apa kita ni? Saya ni. Katalah, tuan-tuan kata saya hebat. Apa ada saya? Ni hidung saya ni, yang ni, pelepah tamar. Dalam dia ada apa? Tai hidung. Ni telinga ni yang cantik ni. Dalam ada apa? Tai telinga. Mata tuan-tuan yang cantik. Dalam ada apa? Tai mata. Perut ada apa? Saya sebut lah, dia tahu. Depan ada apa? Tai juga. Belakang tai. Kuku, tai kuku. Ni, apa? Ni. Kulit yang cantik. Bila berpeluh 2 jam, ada apa? Daki. Ni. Rambut yang cantik. Atas ada apa? Kalau mumuk. Atas ada apa, adik? Dalam rambut ada kutu. Hampa. Apa hebatnya manusia? Tak ada apa. Jadi nak bangga apa, tuan-tuan? Nak bangga apa? Cuba tuan-tuan tengok. Nak bangga apa? Apa yang sombong? Sebab tu yang patut sombong ialah Allah. Allah ketika mati semua manusia, dia kata, limanil mulk hadzal yaum. Siapakah raja pada hari ini? Lillahi wahidil qahar. Allah yang satu, yang maha agung, aku. Itu. Allah berhak sombong. Kita nak sombong apa? Apa nak sombong apa? Apa yang ada? Tak ada apa. Sombong kita menunjukkan kelemahan kita. Betul tak? Contohnya, saya lah kata saya cerita dekat masjid. Saya jadi driver. Satu hari, bos saya kata, cik, mak, belak lah, nak ambil Mercedes kan? Mercedes dia bagi saya. Saya driver ya. Nak naik Mercedes, takkan nak pakai kemplikat. Saya pun bos tie. Pakai tie. Saya setrika baju, bagi lawa. Saya sikat rambut, bos kokten. Lalat hinggap, cepoh lalat tu. Kita bawa. Ni nak naik Mercedes kan? Ni, driver ya. Tapi bila nak naik Mercedes, kena naik smart. Kita pun bawa Mercedes. Bawaan. Kita potong kap cat. Saya kata, weh apalah kap cat ni, Mercedes ni. Sombong. Kap cat tu tak nak buat macam mana, ada kap cat ya. Kita naik dengan bangga nak sombong. Potong teksi. Apa naik teksi? Ni, Mercedes. Teksi kata aku Mercedes, apa, teksi ya. Kita pun potong dengan sombongnya. Tapi driver ya. Tapi kita belagak sebagai bos. Tiba-tiba sampai satu jalan dekat Selekop. Paku payung 2 inci duk tunggu. Paku payung dia tak abak kat mana dia nak tunggu dia. Kalau dia abak senang kita boleh kona ke lain. Kona dia tunggu. Pup, patah kena tayar belakang, pecah. Mercedes dia tak pecah terus. Dia lambat sikit. Pecah. Masa tu sombong manusia. Buka pintu. Saya yang sombong tadi. Terus pergi tengok, Allah pecah tayar. Pada ketika itu nak buat apa tuan-tuan yang sombong ni? Itu dia punya tahan. Abang, anak kapcai tadi. Abang, tolong. Kapcai tu nak tolong tak? Dia kata, pilah. Tadi hang rangi kat aku. Nak minta tolong. Dia nak berhenti. Dia belah. Tengok. Sombong manusia. Menunjukkan kelemahan manusia. Lepas tu kita pun tahanlah. Pakcik. Teksi nak berhenti. Teksi kata, tadi hang angkat tangan kat aku. Ni nak suruh aku berhenti. Hang nak naik. Sorry. Teksi pun kita pada ketika itu nak buat apa tuan-tuan? Yang sombong tadi. Dengan tarik tai. Tarik tak tepi. Buka baju, tinggal baju perang lah. Kita baju perang. Saya bagi baju perang lah, baju singlet lah tu. Baju perang kami dulu kalau baju perang tu buat sumbu berita raya. Bila raya ya orang tua pening. Habis baju perang tu, buat sumbu berita. Ni tinggal baju perang. Tu dia seluar sintil. Sintil lipat sampai dekat lutut. Pergi cari jack. Buat keluar tayar spare. Letak. Pum. Tu dia punya pulai. Kan? Tadi bos. Sekarang apa? Hanyalah seorang pencecer buka tayar. Tu dia buka-buka. Tiba-tiba cuba tuan-tuan bayang. Ada seorang naik motor berhenti di belakang. Dia nak tanya apa kat tuan-tuan? Yang tuan-tuan sombong tadi. Dia tanya apa? Abang duduk seorang ke? Buat kerja seorang ke? Kita pun gali. Dia tanya apa dah? Abang, bos mana? Dia akan tanya, bos mana? Kan? Bos mana? Dia tanya kita bos ni. Ni kita ni bos ni. Atau dia tanya, bos mana? Takkan kita nak kata, aku bos? Bos apa tu? Dia punya. Tengok tuan-tuan. Sombong manusia menunjukkan kelemahan manusia. Nak sombong apa-apa ada kita. Sebab tu tuan-tuan, penuhilah surau yang cantik ni tuan-tuan. Dengan program ilmu. Baik, contoh ramai. Bila yang ada ni, orang yang berilmu. Itu juga hebat. Kita lahirkan orang yang berilmu. Orang yang ada ilmu, bukan saja ilmu, beramal dengan ilmunya.
Sebab tu kita ni kadang-kadang tersilap. Sebab tu Nabi kata, kullu ibnu Adam khata'un. Setiap ibnu Adam ni khata'un, melakukan kesalahan. Ada silap. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Kalaulah silap, taubatlah tuan-tuan, taubatlah. Tuan-tuan, kita ada tak kita sebut, ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ada tak tuan-tuan bertaubat? Kita ni ada ilmu tapi tak pernah sebut bertaubat kepada Allah. Ada tak tuan-tuan sebut tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna? Ada sebut tak? Tak ada. Sombongnya kita dengan Allah. Sebab tu Allah kata, walaisatil taubatu lilladina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak diampunkan dosa orang yang melakukan dosa. Tidak diampun. Hatta idza hadara ahadakumul maut, iaitu apabila telah sampai kepada mereka kematian. Tuan-tuan, ulama menafsirkan yang kata sampai kematian tu apa? Bila sampai ghargharah ni dekat ni lah. Masa tu qala inni tubtul an, ya Allah, aku bertaubat hari ni ya Allah. Tuhan tak terima dah. Tuan-tuan, sampai nyawa dekat ghargharah, kita minta ya Allah ampun dosa ya Allah. Tuhan tak ampun tuan-tuan. Ni tuan-tuan yang masih boleh menyawa ni, pernah tak tuan-tuan angkat tangan, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, bertaubat? Ada? Nabi bertaubat sehari berapa? Innahu, kata Nabi, layghan, lalai fi ala qalbi. Dia kata sesungguhnya aku ni lalai dalam hati aku. Inilah astaghfirullah fi yaumin mi'ata marratin. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tuan-tuan Nabi kah? Tuan-tuan kekasih Allah kah? Tak ada. Tetapi Nabi yang maksum Astaghfirullahaladzim 100 kali. Sebab tu tuan-tuan, gunakan hidup kita ni. Kita banyak dosa tuan-tuan. Kita dah tak ada ilmu, kita kurang ilmu, buat maksiat. Bertaubatlah kepada Allah. Bertaubat macam mana? Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Minta sungguh-sungguh. Sebab tu kata Imam Ghazali, taubat ni ada 3. Pertama, taubat orang awam. Dia melakukan maksiat, berzina, dia minum arak, dia berjudi dan sebagainya. Taubat, dia kena sebut, ya Allah, aku pernah berjudi, ya Allah, ampunkan dosaku. Kena taubat sungguh-sungguh. Tak mau buat nak. Yang kedua, ialah taubat khusus. Iaitu kadang-kadang batin kita ni, main takbur. Apa ustaz ni sembang apa? Ni dalam hati ada perasaan takbur, perasaan kesat dengki, perasaan riak dan sebagainya. Buangkan, buang. Dengan apa? Qanaah, rendah diri, ya Allah, aku tak ada apa ya Allah, aku sama dengan dia ya Allah, aku pun manusia biasa yang melakukan dosa. Kita nak buat macam tu. Sebab tu kita nak buat program ni bukan semata-mata nak bagi ilmu, tapi nak tarbiyah hati manusia ni. Nak lahirkan orang yang tak ada sifat macam ni. Nak buang tuan-tuan. Tak mau kita duduk mengaji, mai duduk dengar ceramah, tapi dalam diri punya ego. Pergi di pejabat, jumpa, salam kita dah. Assalamualaikum. Tak ada. Buat tak tahu ya. Buat apa main mengaji? Dia duduk di rumah, dia mengaji pertama. Tapi bila ada mengaji, sentuh jiwa dia. Ya Allah, aku ni tak ada apa ya Allah. Saya pernahlah 2 pengetua tuan-tuan. Satu pengetua perempuan, satu pengetua lelaki. Pengetua lelaki ni orang yang adalah fikrah Islam. Beza. Tapi perempuan ni, ya Allah, punya teruk. Mesyuarat 3 jam. Dia seorang cakap, popeng. Dia boleh lejak 3 jam. Kami cikgu lena habis. Dia boleh lejak. Apa dia belajar? Tuan-tuan, mai pakai kasut berkiat, pakai tie elok. Dia tiap bulan duk belajar tu lah. Saya kata, ya Allah, ini orang yang tak ada ilmu begini. Orang yang ada ilmu Islam, dia beramal. Dia cakap meeting 1/2 jam lah, tapi padat. Orang yang faham. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sementara aja. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Sebab tu ingat, semua ni akan mati ni, adik-adik. Tengok muka ni. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Sahabat saya umur 36. Malam, nenek dia meninggal. Pagi esok dia usung nenek dia. Kemudian dia letih, balik tidur. Balik rehat. Nak terberak, masuk dalam jamban. Meninggal dalam jamban. Umur 36. Pagi tanam nenek dia, petang tanam dia pula. 2 mayat sekaligus. Muda lagi tuan-tuan, baru ni seorang di Taman Ru, umur 40 lebih. Tengah duk baca khutbah, jatuh, meninggal. Umur berapa? 40. Seorang adik sekolah Datuk On kena leukemia, umur 17 tahun. Cukup bagus dia. Ada gambar di sini, saya tak dapat tunjuk sebab saya tak bawa SD dalam kereta.
17 tahun kena leukemia, meninggal. Kita jangan sangka. Bateri tak ada apa. Kita jangan sangka bahawa kita ni nak umur panjang. Sebab tu tuan-tuan, kita bertaubat kepada Allah. Bila taubat, Nabi kata, ya beku menangislah. Fa'in lam tabku fatabaku, tak boleh menangis, paksa. Tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan paksa mengalirkan air mata tuan-tuan? Pernah tak tuan-tuan menangis dengan dosa tuan-tuan? Tak ada. Sayyidina Umar yang jamin masuk surga, dia menangis tuan-tuan. Ketika dia menangis,